Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sekali lagi bersiaran dalam program Salam at Ramadan yang disiarkan di laman Facebook dan juga laman YouTube Salam Baitullah. Dan seperti biasa, hari ini kita ada tetamu istimewa yang kita jemput khas secara dalam talian untuk membincangkan topik-topik yang menarik. Dan topik yang kita pilih untuk dibincangkan pada hari ini adalah mengenai hebatnya puasa, ataupun tajuk kita adalah hebat puasa, yang akan membincangkan dengan lebih lanjut tentang kehebatan puasa, orang-orang hebat yang berpuasa dan macam-macam lagi. Dan bersama-sama dengan kita, alhamdulillah, saya rasa sangat berbesar hati kerana bersama-sama dengan yang saya hormati Profesor Madya Dr. Nik Sarida Suhaila Nik Saleh di talian yang akan membincangkan dan berbual-bual secara santai dengan kita berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Saya sihat, alhamdulillah. Ustazah macam biasa? Ya, macam biasa. Puasa ke tak tu? Alhamdulillah puasa, Ustazah. Walaupun saya senyum-senyum macam ni, tapi tenaga tu adalah tenaga daripada berpuasa. Nampak ceria je, tapi orang sekarang ceria dan berpuasa kan, bukan ceria dan Betul, tak Ustazah. berpuasa. Alhamdulillah, itulah dia. Tenaga dalaman, insyaAllah. Ustazah, macam mana suasana puasa sekarang ni? Agak berbeza. Ini kebiasaan baru kita, ya. Tetapi saya rasa gembira dan bahagia sebenarnya sebab kita ada banyak masa untuk kita menentukan apa komitmen kita dalam waktu sehari berpuasa berbanding dengan bila kita terpaksa bergegas ke pejabat, mesyuarat dan sebagainya. Dan saya rasa ini sesuatu yang sangat positif dan kita kena ambil manfaat banyak-banyak. Baik, dalam masalah tu kita nampak ada kebaikan dan kelebihan lain, Ustazah, ya? Ya, betul. Baik, Ustazah, tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kepada Ustazah Nik Sarida Suhaila untuk membincangkan terus topik kita pada hari ini, iaitu hebat puasa. Maafkan saya, hebat puasa, Ustazah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih Cik Syam, dan kepada semua yang menonton saya ucapkan selamat berpuasa. Ya, mudah-mudahan perancangan dan strategi kita menghadapi Ramadan kali ini sudah sempurna, cukup persiapan dan kita lakukan dengan sepenuh hati dengan harapan akan mendapat redha Allah, insya-Allah. Jadi bila cadangkan topik hebatnya puasa untuk dibincangkan pada hari ini, saya rasa begitu istimewa tajuk ini. Ya, terasa puasa ini berbeza, terasa ibadah ini sangat istimewa. Cuma kadang-kadang ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu bagaimana kita nak manfaatkan puasa yang begitu hebat ini. Ya, dan saya teringat di dalam kalam Allah Subhanahu Wa Taala banyak kali menyebut tentang keistimewaan puasa yang membezakan kita berbanding dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu bahawa puasa ataupun bulan Ramadan ini adalah bulan kemenangan, ya. Antara contoh peperangan Badar Kubra yang berlaku di antara umat Islam dan juga kaum musyrikin. Orang Islam tak ramai, 313 orang saja, manakala kaum musyrik yang diperangi berjumlah 1,300 orang. Tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kekuatan dalaman yang ada, orang Islam, umat Islam dapat menang dalam peperangan itu. Dan diingat sehingga hari ini perang Badar yang berlaku 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, iaitu tahun yang sama ibadah puasa itu diwajibkan kepada umat Islam. Masya Allah, rupanya bulan Ramadan ini bulan kemenangan, dan puasa ini adalah antara ibadah yang hebat. Sebab itulah puasa tergolong dalam 3 perkara yang menjadikan kita berbeza berbanding dengan orang-orang yang tidak beriman. Daripada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Abu Hurairah daripada Nabi mengatakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya kepada kita, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Ya, satu kebaikan yang kita buat dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang sama, sehingga ke banyak mana? Sehingga ke 700 kali ganda. Bukan calang-calang mudah. Siapa nak bagi kita, bila kita minta satu, dia bagi 700.
ya, ataupun kita minta satu dia bagi 10 pun tak ada orang nak bagi. Kita minta satu orang bagi satu atau orang tak bagi. Tetapi yang ini Allah janjikan, buat satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, bahkan boleh menjadi 700 kali ganda. Kecuali, ya, ada kecualinya, kecuali puasa. Ya, kalau solat boleh dilipat ganda, kalau sedekah lipat ganda. Tapi kenapa puasa berbeza? Kerana kata Allah, fa innahu li wa ana ujzi bihi, kata Allah. Aku sendiri akan balas, kata Allah. Tak tahu, tak janji macam mana besarnya nilai yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata dan tidak dapat dibayarkan oleh nombor. Puasa ini istimewa, aku uruskan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu istimewa puasa? Kerana kata Allah, disebabkan dia telah meninggalkan syahwah dan makanan kerana aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah rasa sangat istimewa. Ibadah ini menjadikan kita orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu puasa hebat. Ya, tak campur lagi bagaimana sifat puasa ini bila dilakukan dengan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sedar, duk sibuk sahur, duk sibuk solat berjemaah, tadarus, buat kerja, jaga anak, kemas rumah, siapkan makanan iftar dan sebagainya. Tahu-tahu dalam itu Allah mengampunkan dosa kita disebabkan kita berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan. Jadi kata Abu Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, apa akan jadi? Akan diampunkan segala dosa-dosanya yang terdahulu. Siapa yang tak nak dosa diampunkan? Ya, saya kira semua manusia berdosa. Kita pernah melakukan dosa secara sengaja atau tidak sengaja. Dan kita hari ini mahu semua dosa-dosa yang telah kita buat itu diampunkan oleh Allah. Macam mana? Rupanya puasa kita hari ini yang kita mulakan ini boleh menjadi sebab bagaimana dosa-dosa yang telah kita lakukan secara sengaja atau tidak sengaja sebelum ini semuanya terhapus. Mudah-mudahan dengan takwa yang kita peroleh, ya, mudah-mudahan dengan ganjaran-ganjaran yang Allah janjikan kepada orang yang berpuasa, kita dapat ambil semuanya dan dalam masa yang sama. Allahu Akbar. Allah ampunkan dosa kita. Rupanya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah memang nak ampunkan kita. Ya, Allah bagi kita syarat nak diampunkan dosa, puasalah pada bulan Ramadan. Puasa dengan penuh keimanan dan pengharapan. Maka kita ni, puasa bukan satu ibadah yang sukar sebenarnya. Kadang-kadang kita berpuasa dengan penuh rasa gembira dan bersemangat. Lebih-lebih lagi waktu PKP begini, ya, bila mana kebanyakan kita, walaupun kita tahu ada yang masih terpisah antara ahli keluarga, ada yang anak-anak masih di asrama, di college, di universiti, ada suami yang masih lagi offshore, jauh di tempat kerja, ada isteri yang berada di hospital sebagai barisan hadapan. Masya Allah. Ya, tetapi hakikatnya hati kita bersatu. Dan kepada setiap ahli keluarga yang bersama, ya, duduk satu rumah, berjemaah dalam setiap urusan di bulan Ramadan kali ini, insya-Allah mereka ini adalah orang yang bertuah kali ini, dan insya-Allah mereka akan rasa banyak bersyukur disebabkan kehebatan Ramadan kali ini mereka dapat tempuhi dengan berjemaah. Banyak aktiviti berjemaah kita boleh buat. Seawal kita bangun pagi untuk solat tahajud, berjemaah, kemudian berjemaah pula menyediakan sahur. Ya, kemudian berjemaah pula menunaikan solat subuh, kemudian berjemaah pula kita bertadarus, kemudian kita berjemaah pula solat duha, kemudian kita berjemaah pula untuk qailullah sekejap, tidur sekejap tengah hari, insya-Allah sebagai bekalan di malam hari. Kemudian kita berjemaah solat zuhur, berjemaah melakukan kerja-kerja rumah, berjemaah solat asar, berjemaah pula menyediakan iftar, berjemaah maghrib, berjemaah isyak, berjemaah solat tarawih. Masya Allah. Ya, di mana lagi peluang yang sama Allah nak berikan pada kita? Tidak ada. Ya, mudah-mudahan kali ini kita tidak persiakan Ramadan kali ini, Ramadan luar biasa, tidak mengikut kebiasaan kita. Kalau orang tak biasa masak, maka kali ini tidak ada pilihan, kena masak, ya, insya-Allah. Kalau tak jadi
adalah tempat kita boleh kongsi kat mana ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan rahmat dan keampunan yang kita perolehi dalam Ramadan kali ini kita dapat kumpul sebanyak-banyaknya lain daripada kebiasaan yang kita pernah lalui sebelum ini, insya-Allah. InsyaAllah, Masya Allah, hebatnya puasa di bulan Ramadan ni ya Ustazah. Dan begitu banyak sekali kebaikannya, begitu banyak sekali peristiwa-peristiwa penting sebenarnya pun berlaku dalam bulan puasa ini. Ya, yang bersifat kemenangan tu Syam. Betul, bersifat kemenangan itu yang dia punya status dia tu lebih daripada yang biasa-biasa ni Ustazah. Baik, Ustazah, sedikit sebelum kita tutup untuk segmen kedua, cabaran berpuasa dalam PKP ni, Ustazah sendiri rasa ada tak cabaran baru dalam Ustazah berpuasa dalam PKP kita sekarang ni? Disebabkan oleh saya wanita yang berkerjaya ya, dan bila PKP ini bermula sebenarnya saya tidak bercuti, saya tetap bekerja, orang kata work from home ya. Dan dalam masa yang sama bila kita berada di rumah, walaupun saya ada pembantu tetapi anak-anak sudah tentu semuanya nak ibu yang uruskan. Jadi bukan mudah dalam tengah mesyuarat, tangan kat bawah meja ni macam-macam duk buat ni anak-anak tu, anak-anak ni ya, kadang-kadang nak kena sign buku, kadang-kadang nak kena mewarna bawah meja ni. Dalam masa yang sama atas meja kita mesyuarat, Allahu Akbar. Tapi saya rasakan satu perkara yang saya sangat bersyukur sebab sebelum ini sepanjang saya bekerja bulan Ramadan kadang-kadang habis je solat subuh saya terus start kereta pergi ke mana-mana destinasi untuk bekerja. Ya, tapi kali ini lepas solat subuh saya bertadarus dengan anak-anak dan juga melakukan aktiviti-aktiviti berjemaah yang lain. Dan saya pernah terdetik dalam hati, saya kata ada tak suatu hari nanti Allah berikan saya peluang bulan Ramadan saya bercuti. Duduk di rumah dengan anak-anak, buat semua aktiviti berjemaah. Jadi bila berlaku begini, sedar tak sedar saya kata ya saya pernah berhajat kepada perkara ini dulu. Walaupun sekarang bukan bercuti, kita bekerja juga daripada rumah, tapi alhamdulillah kita bersama dengan ahli keluarga 24 jam tu kerja banyak macam mana pun kita rasa kita seperti bahagia dan tenang ya menguruskan keutamaan kita dalam hidup, insya-Allah. InsyaAllah, subhanallah, bermakna Ustazah pernah mengimpikan dan dalam waktu sekarang ni juga cabarannya itu sangat luar biasa Ustazah. Ya betul, tak tahulah saya orang lelaki, orang perempuan macam tu lah. Baik Ustazah, saya tak jawab soalan tu. Kita akan berehat seketika Ustazah, kita akan kembali selepas ini untuk Ustazah menjawab 3 soalan daripada penonton yang bertuah. Jadi kepada anda yang sedang menonton juga, jangan lupa like, komen dan share di Facebook dan juga YouTube Salam Batullah. Kita akan kembali selepas ini untuk segmen yang kedua dalam program Salam at Ramadan. Saya minta sangatlah minta bantuan seluruh rakyat Malaysia. Apabila kita dapat sesuatu berita itu, kita pastikan dulu kesahihannya. Saya minta sangatlah minta bantuan seluruh rakyat Malaysia. Apabila kita dapat sesuatu berita itu, kita pastikan dulu kesahihannya. Yalah, pertama yang paling mudah kita cek dekat sebenarnya.my ya. Ataupun kami sekarang tiap hari pagi dan petang keluarkan notis ataupun pemakluman ya tentang berita palsu ini. Saya ingat sehingga hari ini dah 250 lebih perkara lah ya, yang terpaksa kita jelaskan. Dia kata hospital sana tutup lah, dia kata orang sini begitulah ya. Panik rakyat. Jadi yang kita ambil tindakan undang-undang pun ada 6 yang kita dah charge di mahkamah, polis pun ada charge di mahkamah dan sebagainya. Jadi tapi ini yang tular ni ya. Dan kita pun tak terkejar nak selesaikan semua. Kita ambil tu yang dah jadi 250 lebih tu, itu yang nampaknya kalau ditularkan ataupun yang kita nampak tular dan seperti dia ada orang RT banyak ya dalam Twitter dan ada orang ikut banyak, ataupun dia seakan-akan nampak macam betul. Misalnya dia kata
sebuah hospital tutup. Itu nampak macam betul. Kan? Jadi kita dalam masa secepat mungkin kita betulkan maklumat itu. Baik, dalam segmen yang kedua ini ataupun dalam segmen soal jawab ini, kita masih lagi bersama-sama dengan Ustazah Nik Salidah Suhaila dan beliau akan menjawab soalan-soalan cepu emas yang ditanyakan oleh para penonton. Ustazah, adakah Ustazah telah pun bersedia? Ya, bersedia insya-Allah. Itulah macam contoh macam bila saya baca kadang-kadang macam pelik pun ada, soalan yang serius pun ada, soalan yang kelakar pun ada Ustazah. Nak tanya yang mana? Baik Ustazah, soalan yang pertama Sofia dari Temerloh. Puasa dalam kekangan PKP tingkatkan taraf puasa atau menurunkan kualiti ibadah itu? Apa yang sepatutnya berlaku bila kita berpuasa dalam kekangan PKP ini Ustazah? Terima kasih. Siapa tadi yang bertanya? Sofia. Sofia. Daripada Temerloh ya. Ini mesti buka puasa ikan patin tempoyak ni. Yang penting sekali bila kita berpuasa tanpa kita mengira bagaimana keadaannya, kita berada di mana, kita dalam situasi bagaimana, yang kita inginkan ialah menyempurnakan ibadah puasa itu sebaik-baik yang mungkin. Ya, jadi kalau ada ruang-ruang yang memberi kita peluang yang lebih untuk beribadah, maka itu adalah bonus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang nak buat ibadah banyak-banyak, macam mana keadaan pun dia akan buat. Ya, tapi kalau orang tak nak ambil kesempatan di atas seluruh rahmat dan nikmat yang Allah bagi pada bulan Ramadan pada kita, kalau dia ada masa lapang 24 jam pun dia tak nak mengaji, tak nak solat, tak naklah juga kan. Jadi pada saya dalam bulan Ramadan kebetulan dengan PKP ni, saya fikirkan ramai orang boleh mengambil manfaat yang lain daripada kebiasaan ya. Contohnya dari sudut ibadah-ibadah kita, kalau biasa kita lakukan secara individu, kali ini kita boleh berjemaah. Kemudian kalau dalam keadaan lain masa kita banyak habis di jalan raya ataupun di tempat-tempat awam yang tidak begitu penting untuk kita, ya, bazar Ramadan dan sebagainya, kali ini kita banyak berada, banyak masa yang boleh kita manfaatkan untuk perkara-perkara yang lebih baik. Kalau biasa kita mengaji Quran satu hari satu juzuk antara maghrib ke isyak, ya, tapi kali ini kita boleh khatam Quran setiap 3 hari atau 4 hari. Ya, insya-Allah, kenapa tidak? Ya, kalau sebelum ini kita selang sehari kita boleh menyediakan juadah buka puasa untuk ahli keluarga. Kali ini setiap hari, dan kalaulah gandaan kebaikan yang kita buat, katalah satu kebaikan kita buat digandakan kepada 10, ya, tadi saya sebutkan. Kalau satu ganda kepada 10. Jadi kalau kita bagi orang berbuka puasa itu satu orang, dia akan ganda jadi 10. Kita bagi pada 36 orang, dia jadi 360. Seolah-olah manfaatnya, fadilatnya kita berpuasa sepanjang tahun dah. Sebab pahala orang yang berpuasa, yang kita sediakan makanannya untuk iftar atau berbuka, kita pun dapat pahala dia berpuasa, sedangkan dia punya pahala tak berkurang walau sedikit pun. Jadi kalau mengambil kira keadaan ini, inilah orang yang tamakkan pahala Syam, dia akan buat apa sahaja kebaikan yang dia boleh buat semasa PKP di dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Baik Ustazah. Terus soalan yang kedua. Encik Zarul dari Kulai, Johor. Dia kata biasanya pagi ke tengah hari kita dapat kawal nafsu dalam berpuasa, dalam tempoh puasa ni, nafsu makan dan sebagainya lah. Selepas Zuhur je rasa lain macam. Mula rasa lapar, rasa emosi terganggu. Apa tips Ustazah? Betul Syah, masa kita kecil-kecil dulu itulah yang berlaku.
lepas asar tu lebih-lebih lagi, rasa macam tak boleh nak jalan dah, kena baring je ya. Tapi bila dah umur meningkat, kita pun dah matang dan sebagainya, waktu yang panjang kita rasakan pendek. Saya pernah berpuasa 18 jam semasa saya belajar di United Kingdom dulu. Anak saya pun masa 7 tahun, alhamdulillah boleh puasa walaupun 18-19 jam ya, sebab cuaca sejuk. Jadi kalau di Malaysia dalam tempoh yang tetap dan tidak begitu lama, bila kita fokus kepada lapar, memang tak sampai tengah hari kita dah lapar dah sebenarnya. Tapi kalau kita fokus kepada masa masih ada untuk kita tadarus, masa masih ada lagi untuk kita baca Quran, masa masih ada lagi untuk kita buat macam-macam dalam sehari berpuasa. Jadi kita kalau boleh tak nak masa terlalu cepat dan kita tak nak rasa penat, letih, tak bersemangat, lemau dan sebagainya. Ya, jadi fokus kepada ibadah kita, fokus kepada apa yang kita nak sempurnakan tugasan kita hari itu, ya, buat jadual. Okey, tengah hari kita qailullah, kemudian kita solat, kemudian kita zuhur, kemudian kita apa semua, nak sediakan iftar dan sebagainya, rasanya belum sempat nak rasa lapar, tiba-tiba azan maghrib dah. Ya, jadi insya-Allah fokus kita yang saya perlu tekankan di sini bukan fokus kepada apa yang kita rasa dalam perut ini, tetapi fokus kepada masa masih ada untuk kita lakukan banyak lagi ibadah dan kebaikan. Baik, itu dia tips daripada Ustazah. Yang pertama fokus, yang kedua kalau boleh susun jadual tu Ustazah sampai ke petang tu. Betul. InsyaAllah masa jadi kita sentiasa sibuk, Syam. Kita sentiasa sibuk. Jadi kita tak ada nak fikir pasal lapar dan sebagainya. Baik. InsyaAllah tips tu akan diamalkan oleh Encik Zarul dan juga diri saya sendiri dan juga rakan-rakan lain, insyaAllah Ustazah. Soalan yang ketiga. Rahimah dari Rembau, Negeri Sembilan. Saya berpuasa tapi tak dapat nak rebut pahala tarawih, baca Quran dan lain-lain sebab kekalangan kerja. Dia lebih kepada cemburu kepada orang lain yang ada masa untuk berebut pahala-pahala lain ni. Komen Ustazah. Ya, Allahu Akbar, ya, kesian. Begini, sebenarnya bila contohlah Puan Rahmah tadi daripada Rembau, mungkin seorang yang bekerja pada shift malam contohnya, kalaulah seorang doktor atau seorang jururawat ataupun apa-apa saja kerja pada waktu malam, maka dia akan miss tarawih. Sebab tarawih ni bukan kena buat lepas isyak aja. Ya, waktu tengah malam sehingga sebelum subuh tu kita boleh bila-bila masa saja menunaikan tarawih. Jadi kalau tak boleh buat langsung, saya kira mungkin Puan Rahman ni bekerja di waktu malam lah. Kalau bekerja siang, kita masih ada ruang. Maknanya kita balik lambat ke rumah, sampai rumah pukul 10 malam, buka puasa dekat ofis dan sebagainya. Okay, pukul 4:30 pagi boleh lagi buat solat tarawih. Jadi kalau tak boleh langsung, jangan risau. Sebab bila kita bekerja, ya, kerja dengan ikhlas, kerja yang halal, cukup syaratnya, maka kerja kita itu juga satu ibadah. Ya, terutama dalam keadaan PKP begini, orang yang terpilih dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus bekerja dalam keadaan bahaya di mana-mana, terdedah kepada ancaman jangkitan COVID-19 ini, mereka tetap juga bekerja dengan sepenuh hati, dengan ikhlas mencari redha Allah dan sebagainya. Saya rasa mungkinlah itu lebih dilihat, lebih afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang penting kena ikhlaskan niat kita. Ya, janganlah kita bekerja tapi dalam hati kita penuh dengan rasa tidak puas hati, dengan tidak ikhlas, tidak redha dan sebagainya. Betulkan niat semula, insya-Allah orang yang solat dapat pahala dia, kita yang bekerja ini pun lebih-lebih lagi, insya-Allah. InsyaAllah, bermakna setiap kebaikan yang kita buat tu ada ganjaran dia tersendiri Ustazah, betul? Baik Ustazah, terima kasih banyak atas tips-tips dan juga jawapan daripada 3 soalan penonton kita yang bertuah untuk segmen ini. Kita akan kembali selepas ini Ustazah untuk segmen yang ketiga. Ustazah diminta berkongsi doa-doa ringkas yang boleh diamalkan sepanjang bulan Ramadan ini, insya-Allah. Kepada anda juga yang sedang menonton, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini untuk segmen kita yang ketiga, iaitu segmen perkongsian doa-doa harian, insya-Allah. Kembali selepas ini dalam Salam Eid Ramadan. Saya minta sangatlah bantuan seluruh rakyat Malaysia. Apabila kita dapat sesuatu berita itu, kita pastikan dulu kesahihannya.
Saya minta sangatlah minta bantuan seluruh rakyat Malaysia. Apabila kita dapat sesuatu berita itu, kita pastikan dulu kesahihannya. Yalah, pertama yang paling mudah kita cek dekat sebenarnya.my, ya. Ataupun kami sekarang tiap hari pagi dan petang keluarkan notis ataupun pemakluman, ya, tentang berita palsu ini. Saya ingat sehingga hari ini dah 250 lebih perkara lah, ya, yang terpaksa kita jelaskan. Dia kata hospital sana tutup lah, dia kata orang sini begitulah, ya. Panik rakyat. Jadi yang kita ambil tindakan undang-undang pun ada 6 yang kita dah charge di mahkamah, polis pun ada charge di mahkamah dan sebagainya. Jadi tapi ini yang tular ni, ya, dan kita pun tak terkejar nak selesaikan semua. Kita ambil tu yang dah jadi 250 lebih tu, itu yang nampaknya kalau ditularkan ataupun yang kita nampak tular dan seperti dia ada orang arti banyak, ya, dalam Twitter dan ada orang ikut banyak, ataupun dia seakan-akan nampak macam betul. Misalnya dia kata sebuah hospital tutup, itu nampak macam betul, kan? Jadi kita dalam masa secepat mungkin kita betulkan maklumat itu. Kembali dalam program Salam at Ramadan, segmen kita yang ketiga bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nik Salidah Suhaila Nik Saleh yang setia bersama dengan kita berkongsi tentang apa yang dikatakan sebagai hebat puasa dan juga tips-tips menarik kepada para penonton yang bertanyakan soalan sebentar tadi. Ustazah, segmen kita yang terakhir ni, apa agaknya amalan-amalan ataupun perkongsian doa-doa harian secara ringkas yang boleh dikongsikan bersama dengan para penonton kita? Silakan. InsyaAllah ada banyak doa harian yang kita boleh amalkan, ya, sebagaimana apa yang pernah juga diamalkan oleh para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Jadi yang saya nak kongsikan di sini adalah satu doa yang begitu istimewa, iaitu doa agar kita menjadi hamba Allah yang taat. Ya, sebab saya banyak menerima pertanyaan-pertanyaan. Ada yang bertanya, saya upaya berubah jadi orang baik, tapi saya cuba tapi tidak percaya dan sebagainya. Mungkin kadang-kadang kita kurang berdoa. Jadi kita minta izin Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan pada kita. Ya, insya-Allah dengan doa ini kita boleh menjadi hamba yang taat. Ya, kita sentiasa beringat apa yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 127 hingga 128, iaitu doanya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal-amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, ya Allah. Dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadah kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha menerima taubat lagi maha mengasihani. InsyaAllah tuan-tuan, doa ini begitu istimewa. Ya, setiap kali kita rasa susah menjadi orang baik, kita bacakan doa ini bersama-sama dengan ikhtiar kita, insyaAllah. InsyaAllah, itu dia doa yang dikongsikan oleh Ustazah Nik Salidah. Dan yang boleh kita jadikan amalan selepas ini, insyaAllah, dan juga banyak lagi doa-doa lain yang kita akan perolehi selepas ini melalui program Salam at Baitullah ini. Maafkan saya, disiarkan di Salam Baitullah, Facebook dan juga YouTube. Tersasul. Baik.
Ustazah, terima kasih banyak atas perkongsian di program Salam at Ramadan pada hari ini. Kami sungguhnya sangat berbesar hati dan juga berterima kasih atas kesudian Ustazah bersama dengan kita dan juga para penonton sekalian. InsyaAllah kita akan bertemu lagi Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Dr. Nik Salidah Suhaila Nik Saleh kerana telah pun bersama-sama dengan kita pada hari ini. Sampai tersasul saya tadi. Baik. Yang penting programnya jangan dilupakan. Salam at Ramadan bersiaran di Facebook dan juga YouTube Salam Baitullah setiap hari jam 6 hingga 6.30 petang. Kita akan bertemu lagi di hari esok dan juga hari-hari seterusnya pada waktu yang sama. Jadi sekian dulu dari saya Syam Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.